wabarakatuh. Hari ini saya akan menjawab semua soalan PBL. Okay. Soalan pertama, jawapannya ialah Hunaka thamaniyata kaukabu fi wujud. Ada 8 planet di dalam sistem suria. Jawapan nombor 2, Al-alwanu fi kausukuzaha hiya ahmaru wal burtuqaliyun wal asfar wal akhdar wal azraq wal indiwun wal arjuwaniyun. Ada jawapan nombor 3, jarak di antara bumi dan matahari ialah 1,409,680 juta kilometer bersamaan 93,26,724 batu. Jawapan nombor 4, planet Jupiter dengan diameter 1422,800 km bersamaan 11.2 kali lebih besar dari bumi. Jawapan nombor 5, jumlah satelit di bumi ialah 2.666. Di Marikh pula ada 2 satelit, di Zuhal pula ada 56 satelit. 6. Soalan nombor 6, unit ukuran bagi panjang ialah cm, m, km dan mm. Unit ukuran bagi jisim ialah kilogram dan gram. Jawapan nombor 7, maksud pupus ialah lenyapnya atau sudah tiada lagi di bumi ini. Maksud diancam kepupusan pula ialah semakin banyak bilangan spesies haiwan dan tumbuhan yang semakin berkurangan dari tahun ke tahun. Jawapan nombor 8, fenomena alam yang berlaku baru-baru ini ialah supermoon dan strawberry moon. Jawapan nombor 9, faktor ancaman terhadap haiwan dan tumbuhan ialah pembalakan, pembangunan dan pembinaan jalan raya. Untuk haiwan pula, tumpahan minyak, pembuangan sampah serta bahan buangan toksik. Jawapan nombor 10, merupakan segala benda hidup dan ikan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga boleh dipanggil flora dan fauna. Jawapan nombor 11, sebab berlakunya pencemaran alam sekitar ialah pembakaran terbuka, dasar atau polisi kerajaan yang lemah, sikap tidak bertanggungjawab individu dan organisasi. Jawapan nombor 12, caranya ialah mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Jawapan nombor 13, the meaning of 3R is reduce, reuse and recycle. Jawapan nombor 14, we can find recycling bins in public place. Jawapan nombor 15, there are 3 colors that are introduced to all of use, namely orange, brown and blue. Sekian, terima kasih. Pembinaan jalan raya. Untuk haiwan pula, tumpahan minyak, pembuangan sampah serta bahan buangan toksik. Jawapan nombor 10, merupakan segala benda hidup dan ikan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga boleh dipanggil flora dan fauna. Jawapan nombor 11, sebab berlakunya pencemaran alam sekitar ialah pembakaran terbuka, dasar atau polisi kerajaan yang lemah, sikap tidak bertanggungjawab individu dan organisasi. Jawapan nombor 12,
Caranya ialah mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Jawapan nombor 13. The meaning of 3R is reduce, reuse and recycle. Jawapan nombor 14. We can find recycling bins in public place. Jawapan nombor 15. There are 3 colours that are introduced to all of you. So Nisa dah bersedia nak jawab soalan. Orange, brown and blue. Sekian, terima kasih. Dengar tak suara saya? Dengar. Lemahnya. Tak sihat ke? Sihat. Okey. Baik, soalan yang saya nak tanya ni, dia ada soalan dalam bahasa Melayu, dia ada soalan dalam bahasa Arab, dia ada soalan dalam bahasa Inggeris. Jadi kita mulakan dengan soalan bahasa Arab dulu. Yang ini sebenarnya dah belajar. Okey, jadi Nisa kalau tahu Nisa boleh cakap, boleh jawab dalam bahasa Arab. Okey? Okey. Okey, sekejap. Okey, soalan pertama. Kaifa yazharu kaus kuzah? Kaifa yazharu kaus kuzah? Maksudnya apa? Kaus kuzah? Apa makna kaus kuzah? Pelangi. Okey. Bagaimana yazharu kaus kuzah? Bagaimana munculnya kaus kuzah ni? Ia muncul selepas hujan dan terbitnya matahari. Terus terbitnya matahari. Selepas hujan, baik perkataan yang kita dah belajar ialah hujan, kemudian terbit matahari. Kalau awak tak dapat jawab dalam bahasa Arab penuh, saya nak awak jawab dalam bahasa Melayu campur dengan bahasa Arab. Hujan awak dah tahu. Hujan apa? Al-matahari. Okey, mator. Matahari. Matahari. Asyamsu. Okey. Jawapan dia? Kausu kuzah terbit di selepas Al-Qamar. 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 Bukan. Al-Mataro. Okey. Matoru. Lagi? Setelah itu terus terbitnya Asyamsu. Okey, bagus. Hal yazharu kaus kuzah fil lail? Kalau tanya soalan hal, dia ada dua jawapan, na'am dengan la sahaja. Jadi soalan saya, hal yazharu kaus kuzah fil lail? Lail ialah? Malam. Yazharu nampak, muncul. Adakah dia yazharu kaus kuzah fil lail? Tak. La. Okey. Baik. Soalan bahasa Arab dah habis. Sekarang kita masuk ke soalan dalam bahasa Melayu. Cadangkan cara mengatasi ancaman yang dihadapi oleh haiwan dan tumbuhan. Awak kena cadangkan cara untuk mengatasi ancaman yang dihadapi oleh haiwan dan tumbuhan. Apa yang awak nak buat? Membuat satu kelab yang boleh menyelamatkan haiwan dan tumbuhan. Okey, jadi kelab awak ni nak menyelamatkan haiwan dan tumbuhan. Satu cadangan yang bagus lah. Saya tak pernah dengar lagi orang bagi jawapan yang macam ni. Dia lain daripada yang lain. Tapi kalau awak dah ada kelab ni, awak dah duduk dalam kelab ni,
Apa yang awak boleh buat? Apa aktiviti kelab ini? Seperti menanam dan membuka satu pusat untuk menyelamatkan haiwan. Oh, okey. Bagus. Sangat-sangat bagus. Okey. Seterusnya, kita masih lagi bercerita tentang alam. Apa akibatnya kalau kita tidak mengamalkan adab terhadap alam sekitar? Apa yang akan jadi? Apa kesan dia, akibat dia? Kalau kita ni sebagai manusia tidak mengamalkan adab terhadap alam sekitar. Kita akan kehilangan sumber pendapatan. Kehilangan sumber pendapatan. Kenapa awak jawab kehilangan sumber pendapatan? Kerana dari itu kita dapat dari tumbuhan dan apa namanya haiwan. Kita maksudnya kita mendapat pendapatan daripada tumbuhan dan haiwan. Macam mana kita boleh dapat pendapatan daripada haiwan dan tumbuhan ini? Dia menanam. Macam mana haiwan dan tumbuhan ini boleh jadi satu sumber pendapatan kepada kita? Kerana haiwan Hmm. beranak lagi, terus mendapatkan boleh menyuburkan tanaman seperti cacing. Okey, jadi kat mana pendapatannya? Sumber pendapatan yang dimaksudkan? Menyuburkan tanaman. Maksudnya tanaman tu dijual lah. Ya. Okey. Baik. Selain daripada tu, apa lagi akibat kalau kita tidak mengamalkan adab terhadap alam sekitar? Tadi Nisa dah beritahu kehilangan sumber pendapatan yang pertama. Yang keduanya apa rasa-rasa? Dia bagi kesan kepada kita. Apa lagi? Apa yang akan terjadilah akibat kita tak jaga pun alam sekitar kita ni? Kita hilang sumber pendapatan lagi. Dari segi kehidupan kita macam mana? Kita dapat pencemaran udara. Okey, udara pun tercemar. Ada lagi tak? Okey, kalau udara tu tercemar, apa dia memberi kesan yang bagaimana kepada diri kita? Kita tidak dapat udara yang bersih. Udara yang bersih kita gunakan untuk apa? Kalau kita tak dapat udara bersih, kita akan sakit. Jadi kesan daripada akibat kalau kita tidak mengamalkan adab terhadap alam sekitar, kita boleh jadi sakit lah. Sebab kita punya alam sekitar dah tak bagus, dah tidak sihat. Kemudian macam tadi Nisa bagi tahu kita kehilangan sumber pendapatan. So saya pun bersetujulah dengan Nisa. Baik, seterusnya yang ini soalan dalam bahasa Inggeris. Okay, jadi jawab dalam bahasa Inggeris lah. Soalannya ialah, what will happen if we do not recycle waste and garbage? What will happen if we do not recycle waste and garbage? We can
Apa jawapannya? There are so many waste and garbage. Kemudian, what would happen if we do not recycle all the waste and garbage? We. Hmm? Tahu kan maksud recycle apa? Recycle dalam bahasa Melayu apa dia? Ustaz? Cuba buka je mikrofon awak tu. Okay, recycle maksudnya ialah Mengitar semula. okay, kita semula. So what would happen if we do not recycle? Wait, apa je? We can items such as we can we can apa? Not. We apa? Okay, think about this. Think about the place first lah. What would happen to your place? Maybe what would happen to your family? What would happen? wait. We can save trees by using newspaper. We can what? Boleh dapat. Kita boleh dapat Salah. Ha? Imagine. Okay, just imagine lah. Just imagine there are so many waste and garbage in your room. What would happen? You look here, wah, very dirty lah kan you punya room. You look around your room, there are so many garbage. What would happen if you do not recycle all the garbage? We can dapat. Aduh, salah. We can dapat Salah. we can get what? You look around and then you see there are so many boxes, there are so many can, bottles, there are so many papers in your room. What will happen if you not recycle? We apa? We lagi ke? We can? What happened? Okay, we can around the world are generating a lot of waste. Huh? Aduh.
Apa dia? Sekali lagi. Weekend around the world are generating a lot of waste. Saya tak faham awak cakap apa. Weekend? Okay. Jap. Ayai. Saya dengar awak jawab weekend around the world. Apa? No, salah. Nah, The waste into something useful. pokok bahasa Melayu lah dulu senang. Supaya saya tahu. Kemudian lepas ni baru awak cakap bahasa Inggeris. Okey, bahasa Melayu awak jawab apa sebenarnya? Apa Uh, yang awak ada? keep Ha? dapat kehilangan sumber pendapatan. Kita akan hilang sumber pendapatan, cikgu. Akan hilang sumber pendapatan? Kan. Apa dia? Awak ni cakap macam berbisik. Cubalah kuat sikit. Saya tak dengar. Apa dia? Um, Okey, soalan dia sekarang ni, apa yang akan jadi kalau kita tidak kitar semula sampah-sampah? Depan dalam BM ialah sampah sarap akan bertimbun. Okey, sampah sarap akan bertimbun. Katalah benda tu di bilik awak. Jadinya bilik awak akan jadi apa? Kita tak payah lihat kepada dunia lah. Kita sangat lihat dekat dalam bilik awak lah. Orang buang sampah dalam bilik awak ni, letak botol, letak kotak, kertas, tin, semua sumbat dalam bilik awak. Jadi bilik awak tu akan jadi apa? Kotor. Okey, kotor. Lagi? Sempit. Sempit. Ada lagi? Awak tak recycle pun, awak biar je. Yang jadi apa? Kotor, sempit. Ada lagi? Kedua ni je. Baik, kotor, sempit dalam bahasa Inggeris awak boleh sebut sebagai bilik jadi kotor dan sempit. The place become Jap, cikgu. Awak cik perkataan ke? Cik dalam kamus ke? Tengah cari. Kotor ialah D-I-R Dirty and dirty and the place will be dirty, cramped and smelly. okay, so dah tukar jawapan lah. Dirty and smelly. Okay, begitu juga dengan dunia kita ni kan, alam kita ni. Kalau kita banyak sangat sampah, tidak dibuang, tidak dikitar semula, dia akan jadi sempit lah. Awak bayangkan dekat kampung Tambirat tu punya banyak rumah. Kemudian semua orang buang sampah setiap hari. Dan setiap sampah tu akan dibawa ke tempat pembuangan sampah. Lama kelamaan tempat pembuangan sampah tu pun dia akan jadi sempit, kotor dan akhirnya bau kan, penuh. Jadi untuk generasi akan datang, macam mana dia nak hidup? Sebab tempat buang sampah tu dah penuh, terpaksa ambil tempat lain. Sebab itu kita perlu kepada recycle lah supaya kita dapat mengurangkan sampah-sampah yang ada. Okey, seterusnya. Kita belajar tentang alam. Jadi, apa yang akan jadi kalau bumi dekat dengan matahari?
apa yang akan jadi pada semua? Termasuk sampah semua. Semualah yang hidup dekat dalam dunia ni, dekat alam semesta ni, apa akan jadi kalau bumi kita ni berada dekat dengan matahari? Apa yang akan terjadi? Jarak antara bumi dengan matahari sekarang ni dia taklah dekat sangat kan. Dia bumi ni yang keberapa? Planet yang keberapa daripada matahari? Ketiga. Baik, maksudnya bila dia dah jadi planet yang ketiga, dia tak adalah dia dekat sangat. Mungkin lebih katalah ni matahari, ni bumi kan. Tapi apa akan jadi? Kalau dia dekat, apa akan jadi dengan bumi ni? Happen is that we will heat up and the garbage will burn. Okay. Cakap bahasa Melayu je sebab soalan bahasa Inggeris tadi dah habis. Yang terjadi ialah kita akan kepanasan dan sampah akan terbakar. Okay. Baik. Kita akan kepanasan. Apa kesan kepada diri kita dan alam ni kalau kepanasan? Maksudnya dalam alam kita, dalam bumi ni dia ada macam-macam, bukan kita sahaja yang duduk dekat bumi ni kan. Jadi apa kesan bila bumi tu dekat dengan matahari? Bagi kesan yang macam mana kepada diri kita, kepada tumbuhan, kepada haiwan? Kesan. Dalam bahasa Melayu ke Inggeris? Bahasa Melayu, saya soal dalam bahasa Melayu. Yang tadi dalam bahasa Inggeris dah habis dah, yang pasal sampah dah habis dah. Okay, ni pasal bumi ni. Bahasa Melayu. Boleh secik bilang. But it is okay if you want to answer in English. Boleh cikgu ulang soalan? Okay, soalan dia apakah kesan jika bumi berada paling dekat dengan matahari? Apa yang akan jadi? Bumi dekat sangat dengan matahari. Bumi akan menjadi panas. Okey. Memanglah bumi jadi panas. Bila bumi jadi panas, yang dekat dalam bumi ni jadi macam mana? Macam mana dengan kehidupan kita ketika itulah? Kepanasan, maybe tumbuhan akan mengering. Okey, tumbuhan jadi kering. Kenapa dia boleh jadi kering? Sebab terlalu panas. Terlalu panas. Kalau dah terlalu panas sangat, air pergi mana? Air akan menjadi sedikit dan hilang. Okey. Air tinggal sikit-sikit, lama-lama jadi hilang dan akan, kalau dah tak ada air, terlalu panas, kering, kita sebut dia sebagai apa? Musim apa tu? Kemarau. So jadi kemarau. Baik, apa lagi yang akan terjadi kepada bumi? Tumbuhan mengering, air sikit. Lagi? Apa lagi yang ada dekat bumi ni lah? Tumbuhan, air. Kita akan sukar mendapat makanan. Okey. Dan udara. Okey, kita akan sukar dapat makanan. Makanan dari sumber tumbuhan sukarlah untuk dapat, sebab tadi awak cakap tumbuhan akan mengering. Bagaimana dengan haiwan? Boleh tak kita dapatkan sumber makanan daripada haiwan? Tak dapat sebab kebanyakan haiwan sudah mati. Okey. Haiwan pun tak ada, dah mati sebab panas, air tak ada.
manusia tidak dapat bekalan makanan dan oksigen dia cukup tak? Tak. Tak cukup. Jadi akhir sekali apa akan terjadi? Bumi tidak ada lagi penduduknya. Bumi tidak akan ada lagi hidupan. Sebab itu planet yang dekat dengan matahari tidak dihuni oleh manusia lah. Tak ada penghuni. Sebab dia dekat. Kita tak nak dia terjadi macam itulah, sebab tu Allah cipta kita semua duduk dekat bumi. Nak kata jauh sangat daripada matahari pun tidak. Nak kata dekat sangat pun tidak kan, dia sedang-sedang. Tapi kalau kita duduk jauh daripada matahari, apa pula yang akan jadi? Kesejukan. Kesejukan. Kita hidup tak? Tak. Sebab? Sebab kita ada merasa panas sedikit dan lebih merasa kepada sejukan. Okey. Kalau kita duduk jauh sekali matahari pun susah nak dapat tak? Susah nak dapat dan akhir sekali tumbuhan tak dapat hidup lah sebab tumbuhan memerlukan matahari. Baik. Satu lagi soalan. Yang ini situasi. Baik, apa yang Nisa nak buat kalau Nisa diberi satu tanggungjawab, satu peranan sebagai ketua untuk memastikan Kampung Tambirat bersih, indah. Situasi Kampung Tambirat sekarang, orang suka buang sampah dekat luar tingkap, orang suka buang sampah bawah rumah, campak sampah dalam sungai, parit tersumbat. Jadi Nisa diberi tanggungjawab untuk memastikan Kampung Tambirat bersih. Apa yang Nisa nak buat supaya Kampung Tambirat sentiasa bersih, orang pun suka datang. Bersepakat untuk membuat gotong royong dan setiap kali bertemu sampah kami akan mengutip. Awak akan kutip sampah? Dan membuat gotong royong. Okey. Jadi gotong royong dibuat bersama-sama dengan orang kampung dan setiap hari awak akan kutip sampah di mana? Di kampung? Di kampung. Okey. Tapi tak bosan ke setiap hari awak nak kena buat ni? Nanti orang bila tengok, Nisa ada, buang je lah sampah bersepah, nanti dia datang kutip. Atau awak ada cadangan lain yang lebih bagus? Membuat satu cadangan. Membuat satu grup untuk membersihkan kampung dan setiap kali bertemu sampah kami akan kutip. Okey lah, tiap-tiap hari ke awak nak buat kerja macam tu? Tak. Jadinya? Waktu hujung minggu saja. Okey, jadi maksudnya yang ni mungkin boleh kita ambil daripada kelab yang awak nak tubuhkan tadi kan? Okey, kelab tu awak akan gerakkan setiap minggu untuk kutip sampah. Okey. Kalau awak buat setiap minggu, hari-hari lain macam mana? Sampah dibuang setiap hari. Yang hari-hari lain tu macam mana? Membuat kutipan sampah. Diminta membuat pengumuman supaya sentiasa menjaga kebersihan
Okey, awak nak buat pengumuman sentiasa menjaga kebersihan. Tapi kan Cikgu Nisa, boleh dengar. kalau awak buat pengumuman, awak umum, okey, jaga kebersihan. Rasa-rasa awak orang jaga kebersihan ke tidak? Orang ikut ke cakap awak tu? Mungkin ada yang Ada, ikut, ada yang tak ikut kan? ada. Jadi Sampai nak buat macam mana? Apa lagi tindakan yang awak boleh buat? Cadangan-cadangan lain supaya sungai pun bersih, tak ada orang buang sampah lagi. Saya takut nanti bila awak buat pengumuman, awak buat pengumuman, kita tak boleh buang sampah dalam sungai lagi. Jaga kebersihan. Kalau tidak ada nyamuk banyak semua kan. Tapi orang, alah, dia buat sehari dua je. Lepas tu, dia dah tak buat dah. Dia tak dengar dah pengumuman awak tu. Terus lupa. Apa yang awak patut buat? meletakkan papan tanda. Okey. Jadi kalau orang datang tengok papan tanda tu orang teringat lah. Kan? Baik ni dengan yang baik lah. Tapi ada lagi tapi saya ni. Tapi awak letak papan tanda, cuba awak perhatikan lah. Biasanya orang memang akan buang sampah di papan tanda tu. Masih lagi ada orang buang sampah dekat situ. So apa lagi sebenarnya? Apa masalah orang kampung ni? Tak kerti bahasa ke? Sampai kan asyik nak buang sampah je. Saya dah cakap dah ni, saya dah buat pengumuman, dah buat. Saya dah turun setiap minggu untuk bantu kutip sampah. Dah letak papan tanda. Kadang-kadang kita buat gotong royong. Masih lagi ada segelintir orang kampung yang tak buat. Yang masih lagi dengan buang sampah merata-rata. Apa lagi? Satu lagi saya minta cadangan daripada awak. Membeli recycling bin, menyediakan satu tong sampah khas untuk membuang sampah. Okey, menyediakan satu tong sampah. Mungkin mereka ini buang sampah bersepah-sepah kerana tidak ada tong sampah. Okey, jadi ini satu tindakan yang baik. Cuma kita pergi masuk ke dalam sekolah sekejap. Kita lihat dekat dalam kelas je lah. Okey, kelas Nisa. Di kelas Nisa ada jadual bertugas harian. Ada grup-grup yang bertugas. Okay, hari ni, kumpulan ini bertugas untuk membersihkan kelas. Kira lebih kurang macam yang Nisa bagi tahu tadi lah. Setiap minggu kita pergi kutip sampah, kita buat gotong royong kan. Baik, kemudian dekat kelas ataupun dekat sekolah, sentiasa diberi pengumuman. Guru besar bagi tahu, cikgu dalam kelas bagi tahu, jaga kelas jangan kotor semua kan, sentiasa diberi pengumuman. Masih lagi orang buang sampah. Masih lagi orang buang sampah dalam kelas. Baik, tadi Nisa bagi tahu kita kena letak papan tanda kalau di kampung. Baik, kita tengok di sekolah. Di sekolah ada juga jangan buang sampah merata-rata, dekat dalam kelas ada, dekat luar kawasan sekolah ada. Masih lagi orang buang sampah. Yang terakhir Nisa kata menyediakan satu tong sampah. Dalam kelas ada tong sampah. Tetapi kenapa dalam kelas kita lihat sampah bawah meja penuh, sampah atas lantai ada, nampak sampah tak tertib. Rasa-rasa Nisa kenapa sebenarnya? Kita dah ada jadual, kita dah diingatkan, kita dah ada papan tanda, kita dah sediakan tong sampah tapi masih lagi orang buang sampah berata-rata. Kenapa? Kerana mereka tinggal. Mengenakan saman. Saman. Okey, ini saman ini antara cadangan lah yang boleh membantu sebenarnya. Tapi punca utama dia kenapa? Kenapa dalam kelas tu sampah dah ada tapi masih lagi buang sampah bersepah-sepah. Rasa-rasa Nisa apa masalah kawan-kawan Nisa tu? Tidak ingin menjaga kebersihan.
Sebab diri dia sendiri sebenarnya tidak inginkan kebersihan. Sama juga dengan keadaan kampung yang tadi saya tanya dengan Nisa. Nisa buat ni, orang masih lagi buang sampah. Buat lagi macam ni, masih lagi orang buang sampah kan. Jadi sebenarnya manusia ni dia ada satu sikap, dia tidak ada orang yang boleh mengubah dia kecuali diri dia sendiri. Faham tak? Kalau misal kata betul-betul dia rasa okey saya akan buang sampah, dia akan buang sampah di tempat sepatutnya. Tapi kalaulah dia bersikap tidak, memang tak ada sikap untuk jaga kebersihan, Nisa letak 1,000 tong sampah pun di dekat kampung tu, dia tak akan buang dalam tong sampah. Jadi sebenarnya kita kalau nak fikir berkenaan dengan perkara ini, kita kena lihat kepada isu utama dia. Jadi isu utama dia di sini ialah kerana diri sendiri yang tidak mahu jaga kebersihan. Okey, saya rasa soalan saya dah habis. Okey, kita dah ada berapa minit dah ni, dah hampir setengah jam jugalah. Okey, kita duduk dalam soalan sesi keempat ni. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Nisa. Daripada sisi ni, saya lihat Nisa antara peserta PBL yang memberi cadangan lain daripada yang lain. Saya suka dengan jawapan Nisa. Nisa nak tubuhkan satu kelab, Nisa nak buat satu grup kan untuk menjaga alam sekitar. Satu cadangan yang sangat baik, tahniah, syabas. Kemudian dari segi penjanaan idea, pada saya Nisa dapat menjana idea dengan cepat lah. Saya tak tunggu lama untuk dengar respon daripada Nisa. Jadi tahniah, saya suka benda tu. Okey, dan apa-apa berkenaan dengan PPL ini, nanti saya akan maklumkan paling awal pun kalau dapat keputusan minggu depan. Tapi kalau lambat pun mungkin dalam 2-3 minggu lah macam tu. Okey, jadi ada apa-apa lagi pada Nisa yang Nisa nak bagi tahu ke, nak cakap ke? Tak ada. Laju je tak ada. Okey, disebabkan tak ada, saya ada satu untuk Nisa. Okey Nisa, daripada apa yang kita buat sepanjang daripada dalam kelas, kita buat kita belajar tentang alam, kita buat projek, sampailah ke sesi pada hari ini, apa yang Nisa dapat? Pengetahuan yang Nisa dapat. Saya dapat ilmu pengetahuan yang baru dan dapat menjaga alam supaya alam jadi bersih. Jadi tanggungjawab kita bersama sebenarnya, tanggungjawab Nisa, tanggungjawab saya dan tanggungjawab semua orang untuk jaga alam. Kita tak ada tempat lain kita nak duduk kecuali alam dunia ni lah, kecuali kalau kita dah mati kita duduk dekat alam lain. Yang tu tak ada fikir pasal alam sekitar, sebab yang kita duduk dalam alam barzakh